Boleh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua orang berada di dalam keadaan yang baik-baik belaka. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa pada hari ini, pada pagi yang mulia ini untuk bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain bagi menyertai ataupun menjayakan program yang dianjurkan oleh MC Plus, iaitu yang macam tu kan. Syada, spotlight kat muka. Amboi. Syada. Spotlight kat muka. Okey, apa khabar Zahra Cookies? Apa khabar Syifa? Apa khabar Daniel? Apa khabar Iman Natasha? Apa khabar Syamil? Apa khabar Dania? Nadrah. Amboi, dahi sahaja. Apa khabar Syamil? Apa khabar Fahrin? Siap Fahrin Wah, berseri yang muka Fahrin hari ni tengah makan lagi Wan Izzati. Syamina Mina. Lepas tu kita ada Zahid. Sekejap. Syamina, awak apa iPhone Oppo bukan itu orang lain kan? Itu orang lain. Okay, hello sir, hello. Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam Adif. Hi sir, hi Nadra. Apa khabar Ryan? Apa khabar Mia? Apa khabar Misha? Maisha actually. Maisha, apa khabar Nadira? Apa khabar Wan Nur Hasham? Saya ingat lagi. Mesti saya ingat. Dia macam ni tau. Anak murid saya lupakan saya. Saya tak lupakan anak murid saya. Yang buka video lah, Okay. Sir, sampai hati tak sebut, sir. Yang saya sebut Aziz Ryan tadi tu benda. Nama sendiri. Hai Iman Natasha. Sir, iPhone Oppo tu orang lain. Saya ingat nama dia tapi saya lupa. Okay. I get what you mean. Sir, baju malam tadi Kalau kita tengok pada hari ni, abang dan kakak sekalian, saya harap korang ajar. Kau jangan salah faham. Isteri saya kata, baju malam tadi kau tahu tak? Saya bercakap, tak ada. Okey je, pakai untuk 1 jamnya. Berpeluh tak? Tak. Boleh pakai balik tak esok? Boleh? Okey lah. So, I tak payah gosok lagi Tak payahlah, susah-susah je. Nampak? Suami misali. Isteri nak gosok baju, tak bagi. Tak payah. Mau apa? Kan? Okay? Allah. Terima kasih. Busuk. Yang busuk tu awak. Kalau awak ada bau busuk something sekarang ni, tu bukan saya. Faham? Dekat rumah saya sekarang ni, kat belakang ni bau durian. Kalau awak bau busuk, minta maaf, tu awak. Itu awak, bukan saya. Ya? Okay? Excuse me. Excuse you what? Dah kalau awak yang bau busuk tu, takkan bau saya masuk ikut online. Okay? Jadi abang dan kakak, hari ni kita punya konsep macam biasalah. Okay? Macam biasalah. Okay? Macam biasa. Macam pernah buat kan? Hari ni apa ceritanya? Hari ni abang dan kakak sekalian, atau teman pada hari ini, hendaklah nak ngajar kepada mika-mika semua, mengkoma semua tentang geografi. Tapi atau teman tak nak kabur macam-macam je. Jadi kalau mengkoma semua duk lihat, duk tengok kat sini, duk tengok teman ada bagi bahagian B. Ya, teman tak bagi nota. Jadi teman bagi dalam bentuk latihan. Nampak ya? Saya tak faham. Atau takkan tak faham? Lorak perak. Ya. Okay. Jadi atau kalau kita tengok bahagian B, kita ada bahagian B, adalah teman ada letak beberapa soalan ya. Ya, ada berapa soalan kat sini bahagian B teman. Teman ada bahagi dekat sini ada 4 soalan. Ya, ada 4 soalan ya. Lepas tu teman adalah juga bagi bahagian C.
Esei, adalah beberapa soalan. Ada berapa soalan guys? Ada 4. Ya. Sir, esei susah tak sir? Susah. Esei le paling senang. Ada. Sebelum kita memulakan kelas kita, ya, mengkoma semua. Ya. Okey. Bagi yang pada kami selamat, mari kita bersama-sama menadahkan tangan untuk baca doa bagi Abu Ghal. Kami selalu boleh berdoa dan bertawakal dalam keadaan masing-masing. Untuk itu, kita nak minta jasa baik, okey, daripada saudara Asrik Ryan Daniel untuk mengetuai bacaan doa. Dia persilakan. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. Saya je. Awak ingat dalam kelas ni tak ada orang lain ke? Assalamualaikum semua. Hari ni saya akan membaca doa. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan untuk berdoa. Tadah tangan. Tadah tangan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, maftah alaina hikmataka wa anshil alaina min zaidi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nama awak sebut dia macam mana? Nama awak. Cuba sebut nama awak. Azrik Ryan Daniel. Pelat R. Okey. Sebut Oren. Bye sir. Assalamualaikum. Kepada yang tak kenal saya memang tak baik. Saya suka menyakat Ryan. Okay? Jadi abang dan kakak, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kalau kita tengok dekat sini, perkara pertama yang kita nak bincangkan bersama-sama adalah berkenaan seperti malam tadi, nak cerita tentang format peperiksaan. Which is the most important part. Untuk awak berjaya menjawab soalan dengan baik, pertamanya sekali awak kena faham format geografi. Sama tak dengan sejarah? Tak sama. Sebab apa? Kalau kita tengok format peperiksaan yang baru diberikan nama sebagai format peperiksaan sumatif. Okey, kepada yang tertanya-tanya, "Sir, kenapa saya tak tulis dia siap-siap?" Sebab kalau saya tulis siap-siap, awak semua akan menyesal. Sebab apa? Sebab saya akan laju. Okay, so just let me do my job my way. Not your way, my way. Jadi di dalam format peperiksaan sumatif, kita ada berapa bahagian? Sama macam geografi, sama macam sejarah malam tadi, kita ada 4 bahagian. Iaitu, kalau kita tengok, kita ada bahagian A, kita ada bahagian B, kita ada bahagian C, dan juga kita ada bahagian D. Kat sini. Jadi, untuk bahagian A, kita ada 20 soalan objektif. Bahagian B pula, kita ada berapa soalan? Bahagian B. Very good. Bahagian B kita ada 3 soalan. 3 soalan subjektif. Bahagian C kita ada 4 soalan esei. Tetapi daripada 4 soalan ini, awak hanya perlu pilih 2 soalan saja. Okey? Dan kita ada bahagian D, dia ada 1 soalan, iaitu kerja lapangan. Okey, kerja lapangan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, it's the most quite standard lah. Okey. Okay, cikgu very good ke? Wearing good. Maaf tanya. Very what? Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, the question is standard. Dan apa yang berbeza dengan sejarah? Yang berbeza adalah bahagian esei sahaja. Sejarah ada 2 soalan, pilih 1. Geografi ada 4 soalan, pilih 2. Okay. Sekarang kita tengok pula pada pembahagian markah. Untuk soalan objektif, dianya bernilai 20 markah. Subjektif 40 markah. Esei 20 markah. Dan juga kerja lapangan 20 markah. Bila ditambahkan semua, maka mendapat satu jawapan yang genap,
iaitu 100 markah. Okey. Saya nak tanya, kalau saya lambat baca mesej awak tu, saya minta maaf sabar ya, sabar, awak tenang. Kerja lapangan saya dok buat lagi, takziah diucapkan. Okey, satu soalan kerja lapangan tu dia ambil dari kerja lapangan ke sir? Ya betul. Soalan lapangan jauh susah ke? Tak. Satu soalan kerja lapangan dah. Saya jawab esei semua sekali. Boleh je kan? Boleh. Tapi sebenarnya, okey, bagus soalan daripada Afrina. Dia ada 4 soalan. Kalau saya jawab 4-4 tu boleh tak? Boleh. Tapi kena ingat satu benda. Penanda kertas, bila dia tengok awak jawab 4-4 tu, dia bukan cari mana soalan yang dapat markah tinggi tau. Dia akan ambil 2 soalan yang paling awal awak tulis. Faham Maksudnya kalau awak jawab soalan 1, dia akan ambil soalan 1 dulu. Soalan 2, dia akan ambil 2 soalan. Soalan 3 dengan 4, dia tak akan kira. Dia tak akan kira. Okay. Kenapa dalam paper exam kita orang tak ada esei? Sebab tu saya bagi tahu. Di dalam ketika untuk peperiksaan nanti, perkara pertama yang awak kena tanya pada cikgu awak bukanlah apa yang akan keluar, bab berapa yang akan keluar. Tetapi kena tanya, cikgu, format peperiksaan macam mana? Okey, kerja lapangan ni maksudnya macam mana? Kerja kursus. Okey, awak kena buat paper. Kena buat kerja macam kalau sekolah rendah, kita panggil sebagai folio kot. Lebih kurang macam tu. Okey? Alright. Settle dekat sini. Tetapi, untuk sejarah saya tak sentuh sangat. Geografi untuk pengetahuan awak, dulu pada awal tahun, siapa yang join pada waktu ketika pengenalan kepada silibus? Ingat lagi tak kan? Wan Azim kan? Pengenalan kepada silibus, Azim kan? Zahid ingat lagi tak? Entah mana nota tu kan? Pengenalan kepada silibus, saya ada bagi tahu. Dulu soalan subjektif, dengar baik-baik. Ada 4. 50 markah. Okey? 4 soalan ni, dia ada ratio. Ratio tu maksudnya apa, Ustaz? Dia ada nisbah. Dia ada format soalan. Iaitu, soalan 1 kemahiran. Dia boleh jadi macam, dia ada pelbagai. Dulu 4, waktu soalan 4 dulu. Waktu format PT3. Dia mungkin boleh jadi 1 kemahiran, 3 teori. 2 kemahiran, 2 teori. 3 kemahiran, 1 teori. 4 kemahiran, tiada teori. Ataupun tiada kemahiran, ada teori, 4 teori. Tetapi, untungnya pelajar yang sekarang, dengar baik-baik semua orang, daripada semua ini, daripada 3 soalan ni, soalan 1 wajib kemahiran. Wajib kemahiran. Oh, maksudnya geografi kemahiran. Dalam tingkatan 1, bab berapa? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Maksudnya soalan 1. Soalan 1, tak payah tengok bab 1, tak payah tengok bab 2, dia akan keluar bab 3. Faham Dia akan keluar bab 3. Bab 4, kenapa bab 4 tak keluar? Bab 4 kemungkinan kalau dia nak keluar, dia akan keluar sebagai teori. Dia akan keluar sebagai teori. Situ kena tahu. Janganlah tanya saya, kemahiran tu apa? Geografi kemahiran, beri kedudukan, arah, petelakah. Okey. Jadi, soalan 2, bila awak tengok dekat sini, soalan 2 dan juga soalan 3. Kedua-dua ni akan jadi apa, sir? Yang ini datang kepada teori. Teori ini maksudnya bab berapa untuk pelajar tingkatan 1? Daripada bab 5 sampailah bab 13. Boleh faham kat situ? Tapi, abang kakak, sekolah. Kepada mereka yang sudah pun mencapai ketinggian kemalasan yang begitu tinggi, lebih tinggi daripada International Space Station, ISS.
Hi Vicky. Hi Fu. Oh my God, long time no see you with your purple shirt. My God. Okay. Kembali kepada dunia betul. Sebetul ke ni? Betul. Ini bukan saya yang bagi tahu. Awak ingat ni saya ke yang ajar? Kan? Ini Kementerian Pendidikan, Kak. Saya nak bagi tahu semua satu benda. Dalam 13 bab, ada satu bab wajib keluar. Sorry ya. Tolak tepi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, tolak tepi. Bermula daripada bab 5 sampailah bab 13, ada satu bab yang wajib keluar. Bab berapa? Ada satu bab wajib keluar. Very good, Ryan. Very good, Amalia. Very good, Imran. Very good, SQ. Very good, Alia. Allah, jenuh nak baca satu. Korang boleh type pelan-pelan tak? Boleh tak lain kali Zoom, kalau Zoom tengah tengok benda ni, boleh tak, can you please set up a little bit like Telegram, where the student or the people who want to reply chat, they have a time lag over there, yeah? When around like 3 seconds, maybe. Betul, Adwa. Jawapannya adalah bab 13. Sesiapa yang dah mencapai kategori malas sangat bab berapa yang akan masuk? Baca bab 13. Baca bab 13. Kenapa, sir? Bab 13 dia akan keluar dekat essay ataupun dia akan keluar dekat salah satu sini. Untungnya adalah kalau dia keluar kat essay, markahnya adalah 10 markah. Kalau dia keluar dekat bahagian sini, sir, dia akan jadi 12 atau 13 markah. Kenapa 12-13 markah pula, sir? 40 bahagi 3. Kan dapat 13.33333333333 6. Bab 13 mesti keluar. Boleh faham kat situ? So, maksudnya, awak baca keseluruhan, awak betul-betul faham bab 13, dia boleh tolong awak at least 10 markah. Teori bab mana satu, sir? Okay. Sebelum kita pergi tengok contoh soalan kemahiran, tengok contoh soalan teori. Kita nak kena faham dulu teknik menjawab. Teknik menjawab ini adalah terpulang kepada awak semua sama ada nak gunakan ataupun tidak. Awak gunakan, saya bersyukur kehadap Tuhan Yang Maha Esa. Tak guna, tak menggunakan ia, tak ada masalah. Okey? Iaitu kita gunakan kaedah set. Samalah dengan malam tadi kan? Sama. Sebab itu bila saya ajar sejarah geografi, saya develop kaedah yang guna satu kaedah tapi boleh guna untuk sejarah dan geografi. Senang kan? Tak payah nak ikut, tak payah nak fikir banyak kali, betul? We use a method that we already familiar with. Watch it. Nampak tak? DLP. Okay? Siapa yang tak faham, insyaAllah, tunggu tahun depan. Mungkin ada subtitle. Okay? Saya duduk pada satu kedudukan yang strategik, yang memudahkan awak untuk screenshot daripada awal. Kelas saya bukan saya duduk kat sini, okey, je saya ke tepi. Tak ada. Saya memang duduk pada satu kedudukan yang strategik, memang awak senang nampak terus. Okay. Sekarang kita tengok kaedah set. Kaedah set ada berapa komponen penting? Seperti semua sedia maklum, ada 3 komponen penting. Yang pertama, kaedah set ini terdiri daripada point, terdiri daripada huraian dan juga cerita ataupun contoh. Jika di dalam peperiksaan awak menggunakan ketiga-tiga ini, maksudnya awak includekan ketiga-tiga ini, maka kita akan panggil dia sebagai satu set. Tu datang kaedah set tu. Okey. Komponen yang kedua. Yang kedua, kita nak ceritakan tentang berapa set nak bagi. Berapa set nak bagi. Okey. Bila kita cerita berapa set nak bagi, kita akan bergantung kepada markah. 2 markah,
3 markah, 4 markah, 5 markah, 6 markah, 7 markah, 8 markah. Untuk soalan 2 markah, kita akan bagi dia 1 set. 3 markah, kita akan bagi 2 set. Ni 2 set, yang ini 3 set, yang ini 3 set, yang ini 4 set, dan ini juga adalah 4 set. Okay. Cikgu, geografi ni senang ke susah? Senang. Bila awak faham. Geografi adalah senang bila awak faham. Itu je. Bila hafal kadang-kadang dia susah. Sebab apa? Soalan berubah, jawapan takkan. Okay? Jawapan tidak akan berubah. Cuma jawapan tu mungkin ada susunan ayat itu berbeza. Mengikut tahap kefahaman masing-masing. Kita tengok yang ketiga. Okay? Saya bercakap dia senang ataupun susah bukan masalah pada bukan berdasarkan saya cikgu senang saya cakap dia tak susah. Tak, saya bercakap awak boleh tanya pada pelasian-pelasian yang memang join ke kelas saya. Okay. So apa yang membezakan 3 dengan 4 markah? Okay. Ada kawan awak tanya siapa yang membezakan 3 dengan 4 markah? Dia tak ada apa beza. Cuma saya nak tanya awak. Siapa buat soalan? Pembuat soalan lah. Betul tak? Sekali dia lah nak bagi berapa markah. Tugas awak bukan mempertikaikan berapa. Kenapa dia 3 markah? Kenapa dia 4 markah? Kenapa? Dia tak suruh awak settlekan benda ni. Dia tak suruh awak memikirkan. Sir, kenapa dia 7 markah saya kena bagi 4 set? Kenapa 8 markah saya kena bagi 4 set juga? Atau tadi, tung macam tu. Itu bukan kerja awak nak pergi tanya. Kerja awak adalah apa? Beri jawapan. Itu je. Lagi satu, dengar. Untuk memudahkan, meringankan tekanan di jiwa awak, cuba saya kata, 2 markah 2 set, 3 markah 3 set, 4 markah 4 set, 5 markah 5 set, 6 markah 6 set, 7 markah 7 set, 8 markah 8 set. Apa awak rasa bila dengar macam tu? Ataupun macam ni lah. Okay. 2 markah bagi 1 point, 2 markah bagi 1 point, 2 point. Ni bagi 4 markah bagi 4 point, 5 markah bagi 5 point, 6 markah bagi 6 point. Ni bagilah 7 point ataupun nak macam tu. Apa perasaan awak bila dengar macam tu? Sebanyaknya. Betul tak? Sebanyaknya. Banyaknya. Kenapa? Sebab cikgu kat sekolah kebanyakannya cakap apa? Untuk soalan 8 markah, awak kena bagi 8 point. Mana ada 8 point? Contohnya, kepentingan menjaga sumber air di Malaysia. Ada 4 je. Mana datang lagi 4? Buku teks ada 4 je. Mana datang lagi 4? Tak tahulah, sir. Yang 4 itulah huraian. Tambahan. Habis tu kenapa cikgu cakap dalam bentuk? Sebab cikgu awak dapat skema jawapan dalam bentuk point. Oh, gitu. Contoh dia tanya kat awak. Huraikan. Okey, contoh jelaskan ciri-ciri bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ada berapa? Lepas tu dia bagi macam ni. Contoh. Bentuk muka bumi dia bagi 8 markah. Bentuk muka bumi ada berapa? Bentuk muka bumi ada berapa? Sorry. Nama kata ada 4. Katakanlah dia bagi 8 markah. Dia bagi 6 markah. Dia bagi 6 markah. Bentuk muka bumi, awak kata ada 4. Tapi dia bagi 6 markah. Nak ambil yang mana? Soalan dia tanya, huraikan bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. 6 markah. Saya tanya awak sekarang ni, bentuk muka bumi ada berapa? Ada 4. Nak bagi yang mana?
Jom kita tanya Plashan. Kita tanya. Assalamualaikum Azri Ryan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak jawab telefon kena pakai ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Alhamdulillah. Apa khabar Azri Ryan? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Saya sihat. Sihat juga. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bertanya. Azri Ryan, bentuk muka bumi ada berapa? 4, sir. 4. Katakanlah soalan dia tanya, huraikan bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia 6 markah. Nak kena bagi berapa? Bagi 3 set, sir. Tapi awak kata bentuk muka bumi ada 4. Nak kena bagi yang mana satu? Pilihlah. Pilih 3, sir. 3 poin. Iaitu tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut. Very good. Kenapa tak letak saliran? Tak ada, dia 6 markah 3 set. 1 set bersamaan 1 poin. 1 set bersama-sama. Kalau dia letak 10 markah pula? 10 berapa set lah? Sekejap. 8, 4. 10 ada 5 set. 5 set. 5. Bentuk muka bumi ada 4. Mana ada bagi satu soalan 10 markah? Dia kan macam ni. A 1, 2, 3. Ada satu lagi untuk muka bumi. Gunung berapi. Pandai. Awak nampak tak? Boleh faham kat situ? Dia macam tu kiraan dia. Sebab tu, begitu, sir. Ya. Ni ada yang dah tanya saya, sir, bila nak start tengok soalan? Bang kakak, sabar. Bawa bertenang. Nota ni bukan saya wajib habiskan hari ni. Ni nota saya yang akan tahu flow dia. Okay? Bawa relax. Benda chill. Boleh faham semua orang tentang format tersebut. Okay. Jadi, bila kita tengok kat sini, okay, itu yang kedua, yang tadi. Jadi, menjawab soalan awak semua, Sir, gunung berapi bukan tanah tinggi ke? Gunung berapi memanglah kawasannya tu terletak dekat kawasan tanah tinggi. Sebab ketinggian dia tu melebihi 180 meter dari aras laut. Tetapi bentuk muka bumi, tapi gunung berapi adalah salah satu daripada bentuk muka bumi. So, katakanlah dia bagi 6 markah. Boleh tak saya buat tanah pamah, gunung berapi dan juga pinggir laut? Tak boleh. Tak boleh pula. Memanglah. Sebab ada 4 bentuk muka bumi utama yang terdapat di Malaysia. Iaitu bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia, iaitu tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut dan juga saliran. Dapat? Jadi itulah kaedahnya. Okay. Yang ketiga, kita akan cerita tentang penggunaan. Okay. Penggunaan set di bahagian di bahagian yang pertama, kita tengok poin huraian C-squared. Untuk bahagian subjektif adalah digalakkan. Untuk bahagian subjektif digalakkan awak bagi poin, tambahkan pula dengan huraian. Ataupun awak buat poin, tambahkan dengan contoh. Ataupun awak buat poin, tambah huraian, tambah contoh. Fu, kenapa tak salin? Okay. Faham Ini untuk bahagian subjektif. Tetapi yang mana saya galakkan? Saya galakkan 2 ini sahaja. Sir, saya dah pernah salin, tak payah salin lagi kan? Dah faham ke? Power sangat dah? Dah power sangat ke? Hebat sangat dah? Kepada mereka yang beragama Islam, Nabi sebut dalam hadis, dia kata apa tahu? Nak pelihara ilmu, maksudnya nak jaga ilmu yang kita ada, adalah dengan menulis. If you want to protect, if you want to take care, your knowledge, you must write it down. Itulah dia. Ustaz Halim is coming. Salah. Ustaz Kuala is coming. Ustaz Halim bulan puasa saja. Sir Halim bulan puasa saja. Selain daripada bulan puasa adalah Sir Kuala. Sekian, terima kasih. Okay. Boleh faham Untuk pada bahagian esei pula, untuk bahagian esei adalah digalakkan kita bagi poin huraian contoh
Ataupun awak boleh bagi point huraian-huraian. Ataupun awak boleh bagi point contoh-contoh. Settle. Ini. Okey, settle dekat sini. Okey, seterusnya kita nak ceritakan tentang ketika nak menjawab, semestinya kita perlu tulis pendahuluan. Okey, pendahuluan. Untuk pendahuluan, dia sebenarnya adalah tidak wajib. Pendahuluan tidak wajib tetapi digalakkan. Maksudnya sunat lah. Digalakkan. Kenapa? Dan satu lagi awak kena tahu, pendahuluan ini dia tiada markah. Okey, dia tiada markah. Pendahuluan ada berapa jenis? Pendahuluan dia ada 2 jenis. Yang pertama kita panggil sebagai pendahuluan selamat. Dan yang kedua kita panggil sebagai pendahuluan power. Pendahuluan selamat maksudnya adalah awak ambil dari soalan. Ambil dari soalan. Pendahuluan power pula. Awak apa, Hasha? Ingat lagi, Hasha? Apa dia, Hasha? Sebut. Kembangkan. Very good. Okay. Kembangkan soalan. Dah settle. Okay. So, inilah dia perkara yang awak kena tahu dalam menjawab subjektif dan juga esei. Kenapa saya tak sertakan sekali soalan objektif, sir? Sebab secara peribadi, jujur saya kata, objektif ni dia susah. Bagi saya, objektif susah. Okay. Saya tak gemar objektif. Secara jujur. Okay. Kenapa pula, sir? Sebab objektif dia ada jawapan. Ada jawapan lah, senang. Tak. Sebab kalau awak tengok betul-betul, soalan objektif ni, dia punya godaan dia lagi tinggi tau. Kan, malam tadi kita dah cerita, betul tak? Loh, sir, saya tak ada malam tadi. Kalau tak ada malam tadi, sesiapa yang tidak menyertai kelas kami pada malam tadi yang begitu kelakar dan tidak kering gusinya, kan, bolehlah tengok replay. Okay, pergi dekat apps MC Plus dan tengok dah replay. Sebab apa? MC Plus ada menawarkan replay secara percuma. Okay. Sir, tetapi kan, sir, objektif boleh jadi rujukan untuk subjektif dan esei. Betul dan tak betul. Dia boleh jadi sumber rujukan, tetapi awak kena faham. Awak kena faham. Katakanlah soalan objektif tu, dia minta awak bagi jawapan satu. Dia bagi A, B, C, D. Satu je jawapan. Kalau kalau awak dapat jawapan tu betul, untung ke awak. Kalau awak dapat jawapan tu salah, lepas tu awak jadikan dia sebagai rujukan, awak bawa dia pula kepada esei. Tak kesalah keseluruhannya. Disebabkan satu soalan, awak rujuk satu soalan yang awak tanda, lepas tu dah lah salah. Awak bawa pula, awak ambil jawapan tu dengan, sokeng lah. Kalau orang Cina cakap, sokeng lah. Macam tu kan. Maksudnya, power lah macam tu kan. Bawa pula pergi pada esei, gunakan pula kaedah set. Ini confirm 3 markah. Tengok-tengok, kosong. Kenapa? Sebab jawapan yang awak bagi tu salah. So, disebabkan 1 markah, awak hilang 3 markah. Saya tak kata dekat objektif tak ada jawapan yang kita boleh gunakan. Ada. Tapi saya tak nak campur kat situ. Okay? Tapi objektif boleh jadi rujukan. Okay, saya dah. Untuk esei yang huraian 2 tik tu, maksudnya 2 huraian ke kena bagi? Okay, Amelia, kejap lagi saya akan tunjukkan. Okay. Kalau awak tengok dekat sini, settle dekat sini. Kita nak tengok pada muka surat yang pertama. Muka surat yang pertama, iaitu muka surat yang ada tulis bahagian B. Untuk pengetahuan awak, bahagian B
Macam saya nyatakan pada sebelum ini, bahagian B adalah soalannya straightforward. Straightforward. Bila kata soalan straightforward, maksudnya apa, sir? Yes, very good choice, Aira. Iaitu dia tanya, awak jawab. Dia tanya, awak jawab terus. Awak jawab terus. Tu dia. Tapi sekata dia jawab terus. Tapi bagi suruh kita orang buat huraian. Memang adakah untuk semua soalan? Tidak sama sekali. Untuk pengetahuan awak semua, contoh-contoh soalan-soalan kemahiran adalah macam mana? Macam soalan 1. Ini adalah contoh-contoh soalan kemahiran. Dia minta awak cari arah. Lepas tu, dia minta awak cari bearing, simbol, ciri fizikal, ciri budaya. Lepas tu dia campur sikit daripada bab 7 ataupun bab 8. Iaitu pola pertempatan di Malaysia. Okay, ataupun ciri. Soalan teori macam mana, sir? Soalan teori ini dia. Dia bagi awak gambar rajah, lepas tu dia suruh awak ceritakan sedikit. Ataupun tengok pada soalan 3, dia bagi gambar peta. Dia bagi gambar peta Malaysia macam ni, lepas tu tanya jenis taburan penduduk. Ataupun dia tanya macam ni juga. Dan ini adalah soalan teori. Okay. Sir, bukan sunat sebab sunat dapat makar. Tapi kalau tak buat, tak dapat apa-apa. Buat pendahuluan adalah harus. Kerana tak buat pun, bukan sunat sebab sunat, buat dapat makar. Terima kasih Wan Afiq Raya. Bagus. Harus. Minta maaf Dia betulkan saya tadi, saya kata sunat. Sebab kalau sunat, betul lah. Kalau sunat, buat dapat makar, dapat pahala. Kan? Kalau tak buat, tak ada apa-apa. Kalau harus buat boleh, tak dapat tahu tu kan. Okay, faham. Okay? Tak payah ambil, tak payah. Okay, dengar baik-baik, abang kakak. Sekarang saya nak ajar awak tentang bila dapat soalan kemahiran daripada, ni bab 3. Tapi dia gabung bab 1, dia gabung bab 2, dia gabung pula dengan bab-bab yang berbeza. Okay. Bila awak dapat je soalan peta, dengar yang ini peta ni peta simple, ni peta form 1. Form 2 nanti awak akan belajar peta macam ni. Awak akan belajar peta sebenar. Ini dipanggil sebagai peta topografi. Dia lagi details. Dia punya petunjuk je satu muka surat. Ni bab 2. Form 2 untuk pengetahuan awak, form 2 peta ni wajib keluar. Soalan ni wajib. Ini buku SPM. Di buku SPM. Kalau SPM punya level geografi, peta 2 muka surat. Kena lukis ke? Tak. Dia akan tanya lah bearing sudutan. Awak kena cari bearing sudutan dekat, contoh dekat kampung ni. Nampak? Dekat Taman Aman lah, apa semualah ni, kontur, bentuk muka bumi, ciri fizikal, ciri budaya. Alah, baru macam tu nak kena berhenti sekolah. Apalah. Awak tengok peta saya. Saya ada peta Bangi. Ni peta topografi. Saiz peta ni, awak tengok, besar TV kot. 40 inci. Siap ada rujukan grid, ada skala. Semua ada. Ada lagi? Ada? Okey, kalau awak nak contohlah kepada semua awak boleh beli tak? Boleh. Awak boleh beli. Nak cari rumah crush ke mana-mana kan? Pergi beli. Tapi dia tak tulis nama boleh. Peta sekolah, asrama awak ke apa kan boleh. Nak beli kat mana, sir? Awak pergi cari dekat Jabatan
Jabatan Ukur dan Pemetaan. JUPEM dekat negeri. Pergi cari. Boleh beli. Satu keping ni RM20. Satu keping tu RM20. Tapi dia takkan cakap, oh saya nak peta negeri Selangor boleh. Jangan macam tu. Cakap awak nak peta kat bahagian mana? Cakap kalau contoh awak duduk Kajang. Encik, saya nak peta Kajang boleh? Dia akan cakap ada beberapa jenis tau. Dia nak Kajang seluruh ataupun Kajang dan kawasan Bangi ada. Awak kena bagi tahu. Boleh. Beli kat mana, sir? Pergi je Jabatan Ukur dan Pemetaan. JUPEM. JUPEM. Pergi beli. Boleh dapat kan? Kat situ orang tengok, macam ni, seronok Nak cari kat mana, sir? Google lah kat mana. Okay? Boleh pergi. Belilah. Seronok kan simpan peta rumah. Okay, belajar buat bearing. Tengok, oh, ni cara buat bearing rupanya. Oh, ini cara buat peta rujukan dan sebagainya. Okay? Right. Sekarang ni, bila awak dapat yang ni peta lakar. Dia tak cukup detail. Okay? Kalau awak tengok, untuk soalan macam ni, ada beberapa perkara yang awak kena buat dahulu. Okay? Kena buat dahulu. Iaitu pertama sekali, step pertama yang awak kena tengok adalah ini. Perkara pertama yang awak kena tengok adalah petunjuk. Okay? Ni antara-antaranya lah. Okay? Ni antara-antaranya. Okay. Ada petunjuk. Alright. Ada petunjuk. Dan awak tengok setiap satu ni, kontur kat mana? Kontur kat sini. Okey, ada hutan. Hutan ada tak? Hutan dekat sini. Sungai, ada sungai. Getah, ada getah dekat sini juga. Lepas tu kita ada kelapa sawit juga dekat atas. Kilang kat mana? Kilang dekat sini. Kita ada tasik, kita ada pertempatan, ada banyak. Kita ada masjid. Masjid kat mana? Masjid kat sini. Kita ada jambatan dekat sini. Hutan paya bakau kat sini. Pejabat pos dekat sini. Balai polis dekat sini. Sekolah dekat mana? Sekolah dekat... Mana sekolah? Mana sekolah? Tak tahu. Sekolah kat sini. Lepas tu kita ada jalan raya. Tengok semua benda tu dulu. Tak payahlah tengok detail sangat. Tengok sekali harung orang panggil. Sekaligus tengok. Okey, ada semua. Take note. Maksudnya semua simbol ataupun benda yang ada kat dalam ni wujud di dalam sini. Faham? Kalau tak ada, itu kena hati-hati sikit lah. Okey. Lepas tu, yang kedua, awak kena tengok ini. Dah, dua tu je. Yang ketiga ada satu lagi, bawah ni, skala. Tapi form 1 tak belajar, form 2. Tapi kena tengok. Tapi kat sini kita tak belajar lah, kita tak tentukan lagi. Bila dia tanya, kita tengok soalan yang pertama. Dua benda tu je untuk tingkatan 1. Tingkatan 2 banyak sikit lah. Tingkatan 2 awak kena tengok petunjuk, awak kena tengok arah mata angin, awak kena tengok skala, awak kena kira saiz kotak. Macam lagi. Okay. So, kalau dia tanya cari itu tak cari X tu macam mana? Carilah X kat sini. Mana X tersebut letak? Tapi jarang lah. Okay. Katakanlah soalan dia tanya kat sini. Okay. Abang kakak dengar baik-baik. Okay. Bila soalan dia nyatakan dekat sini, okay, nyatakan arah tempat-tempat berikut. Nyatakan arah tempat-tempat berikut. Ada benda yang awak kena perhatikan. Bila dia sebut arah, dengar baik-baik. Bila dia sebut arah, maksudnya, saya nak tanya kepada semua orang. Soalan paling mudah. Okay, jom kita tanya. Siapa kita tanya? Zahin lah, siapa lagi? Kita tanya Zahin. Assalamualaikum Zahin. Salam. Zahin, saya nak tanya awak. Okay, soalan dia tanya arah. Dia nak, saya bagi pilihan jawapan kepada awak. Arah sahaja, arah mata angin utama sahaja, atau A, arah mata angin utama, B, arah mata angin perantaraan, ataupun C, arah mata angin utama tambah perantaraan.
Mana? Tu arah mata angin. A. Utama. B. Perantaraan. C. Utama tambah perantaraan. C kot. Very good. Kalau dia minta arah sahaja, dengar baik-baik semua orang. Kalau soalan dia tanya, nyatakan arah tempat-tempat berikut, maka arah ini merujuk kepada utama tambah perantaraan. Boleh faham? Okey. Utama tambah perantaraan. Cuma dekat sini saya nak bagi tahu kepada awak ada satu benda penting. Bila kita lukis macam ni, contohlah kan. Contoh macam ni. Lepas tu kita ada macam ni. Betul? Lepas tu kita ada macam ni. Dan itu, lepas tu kita ada macam ni. Betul? Take note everybody. Benda ni penting. Benda ni penting. Kita semua sedia maklum, ini adalah utara, ini adalah apa? Timur laut. Sini adalah timur, sini adalah tenggara, sini adalah selatan, sini adalah barat daya, sini adalah barat dan sini adalah barat laut. Katakanlah benda tu kat sini. Ni tak payah, ni tak payah salin Yang saya buat sekarang ni tak payah. Benda tu kat sini. Contoh, ini adalah rumah Ali. Rumah Ali daripada sini awak pun gariskan. Saya nak tanya. Nak tanya Fu malas lah. Kita tanya Maisha. Hello? Maisha, Ya? arah mata angin rumah Ali ni yang mana satu? Oh. Arah mata angin rumah Ali. Rumah Ali mana satu kat sini? Timur laut. Sebab? Sebab dia ke arah timur. Saya dah bagi awak arah mata angin. Ni rumah Ali. Jadi ada satu arah kat sini. Maksudnya daripada sini nak pergi rumah Ali, arah awak cakap timur laut. Kenapa? Sebab Very good Amalia, very good Fat. Sebab dia mudah aje. Maisha. Sebab dia tak sampai timur ni. Kenapa macam tu? Tak apa, inilah kita belajar, betul? Sebab dia begini. Dengar baik-baik semua orang. Sebab dia arah utara sebenarnya yang ini. Okey, arah timur laut yang ini. Faham? Arah timur pula ini. So tadi rumah Ali kat sini. Dia masih lagi dalam timur laut. Timur laut. Okay, faham. Faham ke tu Faham. Lain kalau dia kat sini. Dia masih lagi arah timur. Okay, dapat semua orang? Dapat. Okay, Maisha pun dapat. Ni pula kat sini. Ni tenggara. Dia macam tu. Pengiraan dia begitu. Pengiraan dia begitu. Kalau siapa-siapa yang ada macam contohlah kan dia macam ya je cikgu ni kan.
Pandai-pandai je meneka-neka macam tu. Awak baru tengok sedikit. Awak belum tengok peta penuh lagi. Awak belum tengok lagi kompas penuh. Kita ada, kalau ikut kompas, dekat tengah ni pun ada satu lagi tau. Dekat tengah ni apa se? Antara utara dengan timur laut, dia ada utara timur laut. UTL. Timur laut tenggara, ada timur laut tenggara. Timur laut timur. Barulah timur. Awak jangan main-main. Ni yang awak tahu 8 betul. Dia ada 8, tambah lagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah lagi 8. 8 tambah 8 berapa? 16. Arah mata angin 16. Pergi belajar dalam-dalam lagi. Ada. Dia ada utara. Utara timur laut. Timur laut. Timur laut. Timur. Timur. Timur tenggara. Tenggara. Tenggara selatan. Selatan. Selatan barat daya. Barat daya. Barat daya. Barat. Barat. Barat daya. Barat. Barat laut. Barat laut. Barat laut utara. Sorry. Barat laut utara. Utara. Dia banyak lagi. Itu dia. Jadi, utama perantaraan, ini dia. Boleh faham sampai situ? Okay. Seterusnya, ada perkataan ini. Satu adalah ke dan satu lagi adalah dari. Okay. Satu ke, satu dari. Kalau awak jumpa, contoh dia kata A ke B. Mana mula? Kita ada A ke B. Mana mula? Very good. Mulanya adalah A. A ini kita panggil sebagai mula. Tu dia. Mula tu maksudnya apa se? Mula di sini merujuk kepada awak ambil awak punya pembaris protector, di situlah awak letak dia. Faham Okey. Lepas tu, dia ada pula dekat sini, dia kata A dari B. Mana mula? Very good. Ini adalah mula. Maksud mula adalah apa? Maknanya pembaris tadi letak dekat B. Makna siapa yang tak faham lagi? Dia macam ni. A sekolah menuju ke sekolah. Maksudnya sekolah bermula. Okey. Rumah sekolah ke sekolah. Maksudnya dia mula kat mana? Rumah. Sekolah dari rumah sekolah. Maksudnya mula kat mana? Rumah sekolah. Faham? Ataupun sekolah dari sekolah. Maafkan saya. Sekolah dari sekolah. Mana dia mula? Sekolah. Kalau nak to put it much more easier, kita translate kepada bahasa Inggeris. A to B. A from B. Faham? Settle. Jadi, macam mana kita nak tentukan se? Alamak, kat sini yang saya sikit-sikit lemah. Abang kakak, untuk menjawab soalan ini, di dalam bab 1 ataupun di dalam sampailah bab 3, ada satu kaedah yang awak betul-betul kena tahu. Yang dipanggil sebagai kaedah mana nak palang. Masih ingat lagi? Masihkah kau ingat mana satu nak dipalang? Maksudnya macam mana, sir? Maksudnya awak kena tahu jambatan ke Kampung Baru. Jambatan kat sini. Kampung Baru di sini dong. Ya enggak? Ya kan? Di sini jambatan. Di sini Kampung Baru. Awak kena tahu dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi banyak. Macam mana nak jawapan yang lebih tepat? Nak dapat jawapan yang lebih tepat, pertamanya sekali, awak kena tengok jambatan. Jambatan daripada sini sampai kat sebelah sini, ini adalah tengah. Buang, ambil atas, ambil bawah,
Ni tengah, buang. Duduk masing-masing. Chat, what? What? Lepas tu untuk kampung pula kita nak kena buat macam mana? Kampung ada 2 teori. Kampung baru yang mana? Ini kampung baru. Bila itu kampung baru, maka kita buat macam ni, kita buat macam ni, buang yang ni. So bila dah ada 2 macam ni, maka kita tinggal buat apa? Ambil daripada titik tengah, gariskan ke titik tengah yang ini. So memandangkan dia tanya jambatan ke kampung baru. Jambatan ke kampung baru. Mana mula? Jambatan. Jadi ini arah apa? Maka kita pun tengok macam ni. Kita ada ini adalah utara. Ini adalah timur. Ini adalah selatan. Ini adalah barat. Lepas tu kalau kita tengok, kita bahagikan sama rata. Kalau kita ambil 45 darjah. Kalau lah kita ambil 45 darjah macam ni, maka dia adalah arah timur laut. Ni belum saya ajar bearing lagi. Kalau awak nak tahu, setiap bearing ada nilai, betul tak? Siapa yang tak tahu ini arah apa sebenarnya, guna bearing. Mesti korang tak tahu kan? Dia macam ni. Tak tahu, saya tak faham sir. Dia macam ni. Ambil juga macam ni. Okay. Kita semua tahu. Utara, timur, selatan, barat. Berapa nilai utara? Kosong. Dia ada 2. Kosong darjah. Sini berapa? 90 darjah. Sini berapa? 180 darjah. Sini berapa? 270 darjah. Sini berapa? 360 darjah. Betul? Kalau separuh berapa? Separuh bersamaan 45 darjah. 45 darjah ni maksudnya apa? Inilah dia timur laut bang. Kalau sini timur laut, sini barat daya. Tapi 180 tambah dengan 45 berapa? 180 tambah 45. 200 berapa? 225. Maksudnya kat sini nilainya adalah 225. Katakanlah tadi awak dapat kat sini. Maka dia timur laut ke timur? Dia timur laut. Sebab apa? Belum cecah 90. Macam dia yang tak faham. Jujur cakap dengan saya, yang buka video siapa tak faham? Angkat tangan. Yang buka video tak payahlah angkat tekan raise hand tu. Angkat tangan je, tunjuk macam tu. Okay. Nurul Nadira tak faham. Okay. Dia macam ni. Sekarang ni, kita takut bila kita buat, dia macam ni kan. Kita takut bila kita buat nanti dia terlajak. Ternaik ke atas sikit dan sebagainya kan. Kita tak tahu nak berapa. Kaedah dia adalah, sebentar. Ambil protektor dekat atas mari. Kembali tu tengok. Kaedahnya adalah awak pakai benda ni. Macam mana sir? Ambil tengah ni, make sure dia punya tengah ni, lubang tengah ni, letak kat sini, awak tengok dia kena kat berapa. Macam sekarang, kalau ikutkan saya punya, dia kena pada, terima kasih. Kita pakai besar. Kan? Kita okey buat terima kasih. Ambil macam ni, ambil protektor awak, kan dia ada tengah ni kan. Make sure tengah, bukan sini bukan dia punya hujung ni. Tengah dia ni, letak kat sini. Macam sekarang, kita kena kat berapa? 70, betul? 70. Kalau awak tengok kat bawah ni, timur laut bermula dengan 45. 70 kat sini. Maksudnya dia arah apa? Timur laut lah. Sebab apa? Belum lebih 90. Faham? Itu kaedah. Maka, senanglah sir. Ia lagi senang pakai bearing sudutan. Kalau malas pakai bearing sudutan, awak boleh pakai benda lain. Ada satu lagi benda yang awak boleh pakai. Pakai apa sir? Awak boleh pakai kompas.
Boleh Boleh. Ngapa tak boleh pula? Tapi bila pakai kompas, make sure kompas yang awak gunakan ini, dia ada ni, bearing. Inilah dia bearing. Bila letak dekat sini, awak letak kat sini, jangan tengok yang ni. Tengok ni. Awak tengok tu. Jadi awak pun macam ni, awak letak benda ni kat tengah, macam tu. Dan awak pun ukur. Oh, dapat 70. Senang kerja. Sir, tapi kompas tu tak boleh bawa pergi sekolah. Siapa kata? Bawa lah. Oh, yang nombor tu bearing. Awak ingat nombor ni apa? Nombor telefon? Ha? Hamzah gigit nak tercabut saya punya tu. Saya pakai ni dah lama tau. Lagi satu, saya galakkan awak ada kompas yang ada ni. Kata pembesar ni. Dalam exam, kalau saya cakap anda katalah umur saya pendek, kan? Tapi saya minta umur Allah panjangkan umur saya supaya saya boleh bantu lagi ramai pelajar. Tengok waktu tingkatan 2 nanti, untuk jawab soalan peta, beli sama ada kompas yang ada yang ni, ada kantar pembesar ni. Ni ada kantar pembesar ni. Ataupun bawa kantar pembesar yang kecil. Janganlah bawa kantar pembesar yang besar je tu. Bawa yang kecil cukup. Kenapa? Ada sebab tak, sir? Ada. Sebabnya ialah bila awak tengok peta macam ni, boleh nampak tak? Tak jelas kan? Okey, contohnya saya nak tunjuk kat awak dekat puncak gunung. Okey, kat sini. Tengok kat jari saya. Susah nak nampak kan? Maka ketika itulah kita letak kantar pembesar ni. So, bila kita letak, kita boleh nampak. Boleh faham? Biasanya kalau semua orang masuk hutan, kalau siapa-siapa yang biasa hiking dan sebagainya, kita akan bawa kompas yang ada kantar pembesar. Okey? Okey? Boleh faham Itu kaedahnya. Awak boleh cari yang dua ni. Yang ini pun sama. InsyaAllah pada minggu hadapan saya akan tunjuk ke awak semua yang tentang mana nak palang. Ini kita akan tengok pada kelas kita yang akan datang. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, minggu kelas yang akan datang kita akan jumpa pada esok. Jumpa esok. Jadual penuh. Jadual esok. Sir, macam mana dapat tengah-tengah jambatan? Esok Oh, best. Sir, boleh tak saya jawab soalan subjektif yang lain? Boleh, jawab Besok kita compare jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sir, Hamzah yang salah, abang saya yang salah. Waalaikumsalam. Yang salah aku balik. Bye.